أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertamanya kita bersama-sama merapatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ni dapat kita bersama-sama kumpul dan kita meneruskan kuliah. Dan kita telah cuti 2 minggu kot saya ingat, ya. Semua sihat ni? Alhamdulillah, syukur, ya. Jadi saya bila masuk dalam surau ni terasa macam dalam Madinah pula, sejuk je. Jadi suasana dalam surau ni menyamai dengan suasana ketika di Madinah sekarang ni, cuaca yang sejuk. Jadi mudah-mudahan insya-Allah keberkatan doa dan tuan-tuan semua dapatlah saya bersama-sama jemaah. Dan alhamdulillah selamat kembali ke Malaysia pada hari Sabtu yang lepas. Untuk bersama-sama kita bertemu kembali dan kita menyambung kuliah pada malam ni. Dan juga saya minta maaf suara pun tak berapa elok malam ni, ya. Jadi untuk menjimatkan masa, kita masih lagi merujuk dan juga kita membincangkan dalam sebuah karya kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, iaitu kitab yang membicarakan atau membincangkan beberapa nasihat-nasihat yang diambil daripada kalam perkataan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan daripada para hukama, daripada para aulia dan juga daripada orang yang alim yang terpilih yang telah dimuatkan dalam kitab ni untuk kita jadi bahan perbincangan pada setiap minggu. Dan yang paling mustahak, yang paling penting, perbincangan kita ni memberikan infak ataupun memberikan manfaat ataupun memberikan ibrah kepada kita untuk kita mengambil iktibar atas apa yang kita bincangkan pada setiap minggu. Tak lain tak bukan seperti mana yang selalu saya sebut, iaitu yang pertama, bila kita datang belajar kuliah ni dalam apa bentuk kuliah sekalipun, iaitu yang pertama sekali yang saya selalu peringatkan pada diri saya dan kita semua, iaitu yang pertama kita nak memperbetulkan i'tikad kita, keimanan kita pada Allah. Yang kedua, kita nak membetulkan atau memperbaiki amalan kita, supaya amalan kita ni bertepatan mengikut kehendak syarak yang sebenar-benarnya, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga ialah untuk kita memperbaiki akhlak kita. Jadi alhamdulillah, ya, kita dapat menyambung kembali pada malam ni nasihat yang ke-11. Ya, kita dah habis bincang pada 2 minggu lepas nasihat yang ke-10. Jadi malam ni kita masuk nasihat yang ke-11. Dan ini merupakan perkataan ataupun kalam daripada sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu, di mana kata beliau ada 8 perkara yang baik, ada 8 perkara yang dianggap baik. Ke-8 ni merupakan perkara yang baik, tetapi kata Sayyidina Ali, dia boleh jadi perbuatan yang larah. Larah tu makna boleh terjebak kepada perbuatan yang sia-sia. 8 yang nak disebut ni semuanya perbuatan yang baik-baik belaka, ya, tapi dia akan jadi larah. Larah makna kalau disalahgunakannya. Baik, iaitulah kata beliau, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha wa la khaira fi saumin la imtina'a fihi anil lagh wa la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha wa la khaira fi ilmin wa la khaira fi ilmin la wara'a fihi wa la khaira fi malin la sakhawata fihi wa la khaira fi ukhawatin la hifza fiha wa la khaira fi ni'matin la baqa'a fiha wa la khaira fi du'ain la ikhlasa fihi.
Inilah 8 perkara, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, merupakan perkara-perkara yang baik-baik belaka, tapi dia akan jadi lara ataupun sia-sia. Iaitu yang pertama sekali, kata beliau, yang pertama kata Sayyidina Ali, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada manfaat ataupun tidak ada kebaikan solat yang dilakukan bila tidak ada sifat khusyuk. Ya, sembahyang ni satu perintah Allah. Sembahyang satu perintah Allah. Dalam Quran, kalau kita melihat ayat-ayat yang jelas, Allah Ta'ala mengarahkan supaya kita sembahyang. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis salah. Wahai Muhammad, perintahkanlah umat kamu supaya mengerjakan sembahyang. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak akan ada manfaat atau tidak adalah kebaikan sembahyang yang dilakukan bila tidak ada sifat khusyuk. Bila kita membicarakan tentang sembahyang ni, tuan-tuan, cuma saya nak beritahu, sembahyang ada dua kategori. Pertama, orang yang sembahyang. Yang kedua, orang yang menjaga sembahyang. Taraf orang yang sembahyang dengan taraf orang yang menjaga sembahyang, mana yang lebih tinggi makamnya? Satu golongan orang yang sembahyang, lagi satu golongan orang yang menjaga sembahyang. Ya, mana lebih tinggi makam? Orang yang menjaga sembahyang. Sebab itu dalam Quran, ayat yang kita selalu baca, Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kata, fawailul lil musallin, maka akan masuk neraka wila orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang, Allah Ta'ala kata akan masuk neraka wil. Persoalannya, kenapa pula orang yang sembahyang masuk neraka wil? Tuhan jawab, allazina hum an salatihim sahun. Mereka sembahyang tapi cuai dalam sembahyangnya. Allah Ta'ala kata sembahyang tapi cuai dalam sembahyangnya. Kalimat as-sahun, as-sahun ni, maka ulama berbeza pandangan. Ahli tafsir bincangkan kalimat sahun ni makna lalai atau cuai. Ada yang kata lalai atau cuai sifat sembahyang ni, iaitu yang pertama, ulama tafsir mengatakan cuai dalam sembahyang ni sampai menyebabkan orang melambatkan sembahyang tu sampai ke lewat waktunya. Umpamanya, katalah contoh sembahyang maghrib masuk pukul 7, pukul apa sekarang maghrib? 7.12. Ada sembahyang maghrib pukul 8.12. Lagi berapa minit nak masuk salat isyak. Zuhur masuk pukul 1 suku. Dia sembahyang pukul 4 suku. Lagi berapa minit nak masuk waktu asar. Ini sebagian ulama kata orang yang sahur ni, orang yang mencuaikan sembahyang ni, maka sampailah kepada penghujung waktu ni, dan kadang-kadang boleh terjebak kepada perbuatan yang haram. Bila mencuaikan waktu sembahyang sampai penghujung waktu tu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata ahli tafsir, orang yang sahur ni, kalimah cuai sembahyang ni lah, orang yang tidak ada khusyuk dalam sembahyang ni. Saya merujuk kepada satu pandangan, tuan-tuan. Kata seorang tuan guru namanya Syekh Mustafa Al-Bugha. Dia kata orang yang sembahyang ni, pada hakikat yang sebenar-benar sembahyang ni, bila kita bercakap tentang sifat khusyuk dalam sembahyang ni, akhir zaman Nabi pun kata tidak adalah orang yang akan khusyuk dalam sembahyang, dan perkara yang pertama yang akan dicabut di muka bumi Allah ialah sifat khusyuk dalam sembahyang. Tak ada orang yang khusyuk dalam sembahyang ni. Dalam surah ni nampaknya kita sembahyang sama je. Pada segi zahir, imam makmum saya, tuan-tuan, imam takbir, kita pun takbir. Imam rokok, kita berrokok. Imam sujud, kita bersujud. Pada segi zahir nampak perbuatan kita sama belaka. Tetapi kualiti sembahyang dalam tu, apa tu kualiti? Kualiti maknanya ialah kemanisan sembahyang tu, roh sembahyang tu tak sama. Mungkin imam dapat 80%, ya. Saya mungkin dapat 40%. Haji Aziz mungkin dapat 70%. Cikgu Khamis mungkin dapat 95%. Pasal dia punya mic, dia punya tu besar, jadi dia mungkin khusyuk lebih sikit. Jadi dalam cerita sembahyang ni, bab kata Syekh Mustafa Al-Bugha, dia kata hakikat sembahyang yang sebenar-benar, bila kita membincangkan khusyuk ni, dia kata kalau orang yang sembahyang bermula daripada takbir yang pertama, ya, angkat takbir yang pertama tu, takbiratul ula tu, sampailah saat dia memberikan salam yang pertama, jikalau tidak ada khusyuk walaupun 1%, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, sembahyang dia pada segi syariat sah, tapi pada hakikat yang sebenar-benarnya
kalau tidak ada khusyuk walaupun 1%, dia dianggap pada hakikatnya sebenar-benarnya belum sembahyang. Walaupun 1%. Itu pendapat beliau lah pada segi hakikatnya. Tapi pada segi zahir memang kita sembahyang. Tapi nak dapat khusyuk, dalam sembahyang lah tuan-tuan, macam-macam dapat scan. Hilang duit luar sembahyang, jumpa dalam sembahyang. Kunci motor hilang luar sembahyang, jumpa dalam sembahyang. Ya, kadang-kadang sembahyang kat ruang tamu pula, dekat ruang tamu lah ada ikan, dalam akuarium lah ada 10 ekor. Sambil sembahyang tu lah pandang kat akuarium, Allahu Akbar. Mata sempat pandang pada akuarium, sambil melihat akuarium tu, dalam hati berkata-kata, semalam ada 7 ekor, hari ni pula tinggal 4 ekor pula. Ini sembahyang umat di akhir zaman. Jadi bila kita bercakap tentang sifat khusyuk dalam sembahyang ni, Sayyidina Ali kata tidak ada manfaat dan tidak ada kebaikan sembahyang yang dilakukan bila tidak ada sifat khusyuk. Tetapi pada pandangan saya punya pandangan tuan-tuan, bila Nabi kata tidak ada orang yang akan khusyuk dalam sembahyang, dan akhir zaman ni perkara yang pertama dicabut ialah tentang khusyuk dalam sembahyang. Sekurang-kurangnya, macam kata pendapat Syekh Mustafa Al-Bura, dalam mana-mana perbuatan sembahyang tuan-tuan, bermula daripada saat kita angkat takbir yang pertama sampailah sebelum kita salam yang pertama tu, mesti ada khusyuk walau 1%. Sebab tu bila kita belajar buat sembahyang ni, hakikat sembahyang yang sebenar-benarnya, bila angkat takbir ni, angkat takbir apa maksudnya? Betul tak? Kita angkat sembahyang, angkat tangan takbir. Angkat tangan ni apa hukum tuan-tuan? Sembahyang takbir Ratul Ula ni kan kita angkat tangan macam-macam style. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang berkepak pun ada. Macam-macam style. Apa hukum angkat tangan tu? Ada yang langsung tak angkat. Apa hukum angkat tangan tu? Hukum angkat tangan pada masa saat mula-mula kita bertakbir Ratul Ula, hukum dia adalah sunat. Dia mana sunat saja. Cuma kalau kita melihat pada segi ulama kata bila angkat tangan ni, apa hikmahnya? Angkat tangan ni umpamanya macam orang surrender. Apa tu surrender? Orang yang serah diri. Ya. Bila kita angkat tangan serah diri, ni serah diri pada siapa? Kita serah diri kepada Allah. Itu bahasa orang dulu tuan-tuan, macam orang zaman sahabat Rasulullah, bila mereka angkat tangan ni Allahu Akbar, maka dunia fana. Dalam tu makna dia dengan Allah Ta'ala saja. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kalau semayang, punya khusyuk dalam semayang tu, burung yang terbang tu boleh bertinggi atas kepalanya. Dia menyangkakan itu adalah patung ataupun pokok. Punyalah khusyuk, Masya Allah. Kita kalau semayang, burung yang terbang tengok kita, burung kata apa? Ini kompo manusia ni. Bukan pokok, bukan patung. Pasal burung pun tahu. Jadi bila kita bercakap tentang khusyuk dalam semayang ni, jadi Allah Ta'ala beritahu dalam Quran tadi, fawailul lil musallin, maka neraka-wilah bagi orang yang semayang. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang yang semayang pun masuk neraka-wil, apatah lagi orang yang langsung tak semayang. Tetapi Allah Ta'ala beritahu orang yang masuk wil ialah orang yang tidak khusyuk dalam semayangnya. Jadi saya mencadangkan pada malam ni, dah lama dah semayang dah. Agak berapa lama dah semayang tuan? Kita semua dah berapa lama semayang dah, Dia Aziz? Kalau katalah balik 15 tahun, sekarang dah 60 tahun, dah berapa lama kita semayang? Kita muhasabah di masing-masing. Berapa peratus khusyuk dalam semayang? Berapa banyak semayang kita yang dapat tarik khazanah Allah? Kekhusyukan semayang kita boleh tarik khazanah rahmat Allah Ta'ala. Tuhan ajar kita wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan semayang. Semayang ni sebenarnya senjata orang mukmin. Dengan semayang tu kita boleh tarik rahmat Allah. Dengan semayang tu boleh tarik khazanah Allah. Dengan semayang tu boleh tarik bantuan Allah Ta'ala. Semayang tu menyelesaikan semua masalah manusia. Sebab itu baginda Nabi, tuan-tuan, ajar kepada sahabat dia, apabila dilanda apa pun musibah, apa pun masalah, maka Nabi akan mengajarkan para sahabat supaya mereka mengerjakan semayang seperti mana Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan semayang. Jadi nak bincang panjang tuan-tuan, masa tak mencukupi. Saya nak cuba habiskan juga pada malam ni. Baik, kita pergi yang kedua. Yang kedua ni kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa perkara-perkara yang dianggap baik
tapi dia boleh jatuh kepada perkara yang larah ataupun yang sia-sia. Iaitu yang kedua, kata beliau, wala khaira fi saumin la imtina'a fi anil lagh. Ya, tidak adalah manfaat ataupun kebaikan orang yang berpuasa ni yang tidak mencegah ia daripada perkara yang sia-sia. Maknanya orang yang berpuasa tu bagus. Puasa tu mendidik manusia jiwa, fizikal kita, sifat kita, akhlak kita, perangai kita. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalau puasa ni tidak dapat mencegah kita, ataupun dia tak akan datanglah kebaikan kalau puasa yang kita buat ni tidak mencegah kita daripada perkara yang larah. Apa contoh perkara yang larah, tuan-tuan? Perkara yang larah ni contoh cakap yang larah, sembang-sembang dan kopi lama-lama, baca majalah-majalah yang tak ada faedah, bulan puasa tengok filem-filem TV yang tak ada faedah. Itu mana benda-benda yang larah. Tapi akhir zaman ni orang yang berpuasa bahkan lebih teruk lagi. Ada yang berpuasa, puasa tapi maksiat masih buat. Ada yang berpuasa mengumpat, nombor 1. Ada yang berpuasa maki hamun, nombor 1. Ada yang berpuasa, itu yang Nabi kata akhir zaman banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga saja. Sebab tu ayat yang kita biasa baca, Tuhan sebut, bila Allah Ta'ala kata kutiba alaikumusiyam, kamu dipardukan untuk berpuasa, apa tujuan puasa, kata Allah? Akhir ayat kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, kata Allah, nanti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Tuhan kata mudah-mudahan kalau tamat puasa, kata Allah, nanti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Mungkin lepas puasa ada orang yang bertakwa, ada orang yang separuh takwa, ada langsung tak takwa, ada yang dia berpatah balik kepada asalnya. Inilah yang kedua, kata beliau, puasa tu bagus. Tetapi kalau puasa tidak dapat mencegah daripada perkara yang larah ni, daripada perbuatan yang sia-sia, maka ini tidak ada kebaikan, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang kedua, saya tak nak panjang macam bab puasa ni, dan kita pernah bincang lama bab puasa dah. Kita ambil yang ketiga. Yang ketiga, kata Ali, wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Yang ketiga, kata Ali, tidak adalah manfaat ataupun tidak ada kebaikan membaca Al-Quran tanpa menghayati maknanya. Baca Quran tapi tak ada sifat tadabbur. Saya nak tanya lah, bukanlah saya nak tanya tidak, tuan-tuan, saya tanya diri saya lah. Hari ni kita baca Quran, faham tak maknanya? Tak payah baca semua, tuan-tuan. Fatihah yang kita baca tu, bermula daripada saat kita baca bismillah tu, pada mazhab Syafi'i, bismillah ni termasuk dalam 7 ayat dalam Fatihah. Jadi bermula daripada baca bismillah tu sampai waladhdallin, agak-agak berapa ayat yang kita faham maknanya? Berapa banyak ayat? Apa maksud alhamdulillah? Apa maksud alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Betul tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa tu Ar-Rahmanir Rahim? Dah macam lah tafsir pula ni, Kang. Jadi, bila kita bercakap tentang tadabbur ni, Ali kata tidak adalah kebaikan atau manfaat membaca Al-Quran tanpa ada menghayati maknanya. Dah kita pun bukan orang Arab, cakap Arab pun tak pandai. Kadang anak hantar pun silap. Kadang cakap anak hantar pun silap. Hantar nak ke mana? Mana orang tahu? Dia tanya kita, hantar nak ke mana? Ataupun anak nak ke mana? Anak nak ke mana? Anak nak ke mana? Saya nak pergi mana? Mana kita tahu? Dia tanya, anak nak pergi mana? Patut hantar nak pergi mana? Ada kawan saya, tuan-tuan, lagi bagus. Cakap Arab tak faham, hantar kalam hantar, ana kalam ana. Lagi senang dah. Jadi bila kita baca Quran, dan kita pun kalau dapat faham makna lagi baik. Tapi saya nak beritahu ada 2 golongan. Satu golongan, tuan-tuan, orang yang baca Quran. Dia baca Quran, kemudian dia faham maknanya dan dia amalkan apa yang dia faham, baca Quran, faham makna dan dia amalkan apa yang dia faham. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia pandai baca Quran, dia faham Al-Quran, tapi dia tak nak amalkan Al-Quran. Jadi mana yang lagi baik?
Yang pertama faham Quran, ya. Dia baca Quran, dia faham Quran dan dia amalkan Al-Quran. Ataupun kadang-kadang dia baca Quran tapi kadang ada yang tak sempurna, ada yang tak betul, sebutan tak betul, makhraj tak betul, tapi dia bersungguh-sungguh untuk faham dan mengamalkan Al-Quran. Golongan yang pertama ni. Yang kedua, pandai baca Quran, faham Quran, sebutan memang first class. Orang baca daripada jauh sebatu pun dia dengar, dia boleh betul dah. Tapi dia ni orang yang tak nak mengamalkan Al-Quran. Mana lebih baik? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama lah, kan? Sebab tu ulama' bincang tadabbur ni. Tadabbur Quran maknanya kita bukan hanya sekedar boleh baca Quran ataupun kita faham makna Quran, tetapi yang paling musak kita nak amalkan tuntunan Al-Quran tu. Dalam Quran tu ada banyak perintah-perintah Allah. Quran ni bukan setakat hanya dibaca sahaja, tapi Quran dibaca, difaham dan kena diamal. Itu maksud tadabbur, ya. Sebab tu sahabat Nabi faham Al-Quran. Mereka bukan setakat baca, mereka faham dan mereka amalkan Quran tersebut. Inilah hakikat yang sebenar-benarnya. Sebab itulah kata Ali, tidak adalah manfaat ataupun kebaikan baca Quran ni kalau tanpa menghayati maknanya, ya. Orang dulu baca Quran dan bila Nabi sebut ayat tentang syurga, oh seronok mereka. Bila sebut pasal neraka, sedih mereka, ya. Kita sebab tak faham, tak ada tadabbur, orang baca ayat syurga pun senyum, orang baca ayat neraka pun senyum sama je. Cerita syurga pun senyum, cerita neraka pun senyum, ya. Pasal kita tak faham, kita tak ada sifat tadabbur. Contoh ayat Quran, bila Allah Ta'ala kata apa, innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Ada pun orang beriman, kata Allah, bila dibaca ayat Quran, kata Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka jadi gemetar. Bila baca sebut innamal mu'minuna allazina idza zukirallah, bila disebut nama Allah, maka hati mereka gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Tuhan kata bila dibacakan ayat Allah di hadapan mereka, maka iman mereka akan bertambah. Jadi malam ni saya tanya diri saya, tuan-tuan, kita tanya diri masing-masing lah. Dua tanda orang mukmin, kata Allah. Pertama, bila sebut nama Allah, hati gemetar. Yang kedua, Tuhan kata bila dibaca ayat-ayat Allah di hadapan mereka, iman mereka terus meningkat, ya. Ini sebut nama Allah, gemetar tak, Aziz? Kita orang sebut Allah Akbar, Allahu Akbar, hati gemetar tak? Wa azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Ada satu orang dululah, ada sebut dalam kitab lama ni, orang dulu tengah buat rumah, tuan-tuan, buat rumah, susun batu-batu. Ada lagi satu batu nak disudahkan, letak atas para kosong tu. Tiba-tiba datang azan berkumandang, Allah Akbar, Allahu Akbar. Dia buang batu dia. Orang kata, satu lagi batu tu awak letakkan, letak je lah, apa masalahnya? Lalu kata orang ni, tuan-tuan, pada masa aku nak letakkan satu batu itulah, maka datang ni panggilan Allah Akbar, Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allahu Akbar maknanya hakikat Allah yang maha besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar pada masa melainkan zat Allah semata-mata. Maka dia buangkan batu tu. Sebab kata dia, kalaulah aku pegang batu pada masa tu, pada masa Allah kata Allahu Akbar, bermakna aku lebih besarkan batu daripada Allah. Siapa besar, Allah ke batu? Tu baru satu batu, tuan-tuan. Kita hari ni, masa azan berkumandang masih kat pasar malam, depan TV, baca surat khabar, sibuk-sibuk dengan duniawi, ya. Meeting tak pernah habis-habis. Bila azan berkumandang, Allah Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu Tuhan kata, orang mukmin, kata Allah, idza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila sebut nama Allah, maka hati mereka gemetar. Sifat yang pertama, kata Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, kata Allah. Bila dibacakan ayat Allah di hadapan mereka, iman mereka terus bertambah. Agak-agak kita hari ni, Adik Aziz, kalau baca Quran, iman tambah tak? Kita hari ni, tuan-tuan, saya samalah. Baca Quran makin lama makin seronok ke makin lemah? Tuan-tuan, saya selalu tanya, tuan-tuan suka imam baca surah panjang ke pendek? Ni tanya jujur ni, bukan nak mengena pun. Tuan-tuan suka imam baca surah panjang ke surah pendek? Dua-dua boleh. Itu macam jawapan nak lepaskan. Secara jujurnya, Adik Ramil, macam mana?
Kami suka imam baca surah panjang ke pendek? Sederhana tak? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bila baca Quran ni, Allah Ta'ala kata orang mukmin kalau ayat Quran dibacakan di hadapan mereka, maka iman mereka terus bertambah. Tapi nak dapatkan hakikat iman bertambah tu kan senang, tuan-tuan. Ya, batu orang dulu bila sebut nama Allah, ayat Quran dibaca, pak nampak syurga, terbayang ke? Pasal iman mereka dah sampai makam tinggi. Kita kadang orang baca panjang mula maki hamun belakang. Tak? Kadang imam tu boteh je, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hati kata celaka ni Pak Imam. Al-Baqarah pula je baca. Rupa Pak Imam saja nak test, ya. Dia baca Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Terus rokok aja. Kalau Pak Imam semayang baca 3 huruf boleh tak je? Imam semayang baca Fatihah, lepas tu baca 3 huruf je, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh tak bang? Boleh. Kalau imam baca 2 huruf, Bismillahirrahmanirrahim, lepas Fatihah dia baca Yasin, Allahu Akbar. Boleh tak cikgu? Boleh. Paling command imam baca Nun, Allahu Akbar. Makmum kat belakang tak sempat baca Alhamdulillah, imam dah rokok dah. Dia maknanya panjang sangat pun tidak, pendek sangat pun tidak, sekedar je lah. Tengok suasana jemaah. Kalau jemaah kata kalau imam kata, tuan-tuan malam ni setuju tak saya nak baca Al-Baqarah, kata makmum, mam, go ahead, jalan. Jalan. Kalau imam tanya makmum setuju tak saya nak baca Al-Baqarah, kata makmum, nampak imam? Bila makmum tunjuk tangan maknanya apa? Maka imam jangan baca surah apa? Memang naas, belakang perang teluk berlaku kan. Baik, kemudian yang keempat yang keempat kata Ali, tuan-tuan, wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Kata Ali, wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tidaklah ada manfaat atau kebaikan ilmu tanpa diiringi dengan sifat wara'. Tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan ilmu yang tanpa diiringkan dengan sifat wara'. Apa tu wara', tuan-tuan? Wara', kalau saya tak silap saya pernah sebut, wara' ni berhati-hati. Sifat wara' ni mana orang yang berhati-hati, takut terjebak kepada perbuatan syubhat, apalagi perbuatan yang haram. Dia terlalu berhati-hati. Dia takut terjebak kepada perbuatan yang syubhat. Kalau yang syubhat pun dia berhati-hati, yang haram lagilah. Tapi dalam cerita, saya bukan tanya nak kena, tuan-tuan, ya. Satu orang yang berilmu, satu lagi orang yang tak berilmu. Orang yang tidak berilmu, kalau dia beramal, tuan-tuan dengar elok. Orang yang berilmu tapi dia tidak beramal, semayang tapi tak ada ilmu semayang, puasa tapi tak ada ilmu puasa. Orang pergi haji, dia pergi haji tapi ilmu haji dia tidak ada. Orang nikah, dia pun nikah tapi ilmu nikah dia tidak ada. Orang nikah 3, dia nikah 3 tapi ilmu nikah 3 dia tidak ada, ya. Orang berniaga, dia berniaga tapi ilmu berniaga dia tidak ada. Ulama kata orang yang beramal tapi kalau tidak ada ilmu maka jadi larah. Tetapi orang yang berilmu tidak beramal, tadi orang yang beramal tapi tak ada berilmu, salah. Orang yang berilmu tidak beramal pun salah juga. Orang yang beramal tidak berilmu salah, orang yang berilmu tidak beramal pun salah. Dua-dua salah belaka. Tapi saya cadanganlah, tuan-tuan, pandangan saya. Ini yang saya melihat, orang datang belajar, pergi kuliah, mana-mana kuliah, tuan-tuan, mana-mana tok guru je pergi. Bila kita datang belajar, hakikat yang sebenar-benar kita datang belajar ialah kita kena kata kat diri kita sendiri, aku atau saya datang belajar ialah untuk nak membetulkan diri saya dahulu. Saya yang silap, keluarga saya yang banyak salah, anak-anak saya banyak silap, sebab tu saya perlu datang belajar. Tapi penyakit orang belajar akhir zaman, datang belajar bukan nak membetulkan diri sendiri, nak betulkan siapa? Dia nak betul orang lain. Ni tak betul, ni tak betul, dia tu tak betul, ni tak betul, yang betul dia seorang. Ini penyakit orang belajar akhir zaman. Orang yang belajar ni, saya nak pesan supaya kita datang belajar nak betulkan diri sendiri terlebih dulu. Sebab tu kita perlu datang belajar, ya. Datang belajar sebab nak betulkan diri sendiri. Semayang banyak tak sempurna, amalan banyak tak sempurna, iman kita banyak tak sempurna. Sebab tu saya perlu datang belajar, ya. Sebab itulah kata Ali, tidak ada manfaat atau kebaikan ilmu tanpa ada sifat wara'. Kadang-kadang ilmu tinggi, Masya Allah,
tapi akhlak, ya. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Ada orang tanya saya hukum Ustaz, apa hukum Ustaz ukuk ni Ustaz? Apa hukum Ustaz ukuk? Apa hukum ni? Isap rokok apa hukum? Ada kata makruh, ada kata haram, ya. Yang kata makruh saya dah tanya ustaz lain. Ustaz kata makruh je. Yang kata haram saya tanya pada ustaz lagi seorang, dia kata haram. Kenapa ustaz yang tu kata makruh? Sebab isap. Kenapa yang seorang tu kata haram? Sebab dia tak isap, kan? Tuan-tuan sini ada beza pandangan. Tapi secara peribadi jujur tuan-tuan, isap rokok ni ada kebaikan ke tak ada kebaikan? Banyak kebaikan ke banyak keburukan? Kalau ada kebaikan pun saya ingat tak banyak, 1-2 je. Orang isap rokok ni dikatakan, orang isap rokok ni, saya minta maaf, saya tak tujulah pada yang isap rokok ni. Semua dikatakan orang buat kajian, orang isap rokok ni kebaikan ni antaranya yang pertama ialah dia lambat beruban. Orang isap rokok lambat beruban sebab dia tak sempat jumpa uban, pasal cepat mati. 30 dah mati dah, 40 tahun dah mati. Pasal dia tak sempat jumpa uban, pasal cepat mati. Kejap mudah kena serang jantung. Itu kebaikan yang pertama. Yang kedua, orang kaji isap rokok ni apa kebaikan tuan-tuan? Pencuri payah masuk rumah dia, malam-malam rokok jam 1 pagi, batuk pula tu, kan? Kata perempuan, tak tidur tu, kan? Balik lagi. Pukul 3 masuk gendap lagi, batuk lagi. Mana pukul 4 payah masuk, ya? Itulah kebaikan. Lain semua tak ada kebaikan. Tapi kalau tengok rokok tuan-tuan, saya pun kadang pelik. Kotak rokok tak ada gambar tekak berlubang, jantung dah mula berlubang, kaki kena potong. Tapi kenapa orang beli? Kenapa beli? Pasal ni sifat manusia. Sifat manusia kan Tuhan kata innal insana li rabbi lakanut. Perangai manusia tu memang lakanut. Lakanut tu makna dia tu perangai menyongsang. Apa tu menyongsang? Dia lawan arus. Orang kata baik, dia kata buruk. Orang kata buruk, dia kata baik. Pasal dia lawan arus, ya. Saya bagi contoh dulu. Kalau traffic light, orang kata pelan-pelan 30 km saja, memang dia laju. Nak suruh dia perlahan, laju-laju 3000 km, memang dia perlahan. Itu perangai manusia, betul tak? Macam tuan-tuan pergi highway, ada signboard pelan-pelan, tidak, awas kamu sedang diperhatikan, memang dia laju, kan? Apa nak buat? Awas kamu tidak diperhatikan, laju-laju, memang dia slow. Pasal manusia perangannya lawan arus. Lawan arus. Macam suami tuan-tuan nak nikah. Orang perempuan suami nak nikah. Orang perempuan bagi tak? Saya tanya orang perempuan tau. Dia tak tanya orang lelaki. Orang perempuan kaum ibu, kalau suami nak nikah, apa kita kata? Apa dia cakap? Awak nampak ni bang nak kena kerat ni. Makin kita halang dia manusia perangai lawan arus, lagi dia bagi siam. Dia dah apa nak buat? Nikah bang. Ada masa tambah lagi 3 bang. Apa dia kata? Lain macam bunyi kau ni, kan? Pasal manusia lawan arus. Makin kita halang, makin dia buat. Sama juga anak-anak kita. Makin kita halang, jangan buat benda tu lah dia buat. Pasal manusia lawan arus, ya. Jadi nak cerita banyak ni, kita tak cukup masa. Saya nak cuba habiskan juga malam ni. Yang kelima tuan-tuan, jadi yang keempat tu, tidak ada manfaat atau kebaikan ilmu tanpa ada sifat warak. Mana orang berilmu ni mesti ada sifat warak. Kalau orang berilmu isap rokok, kalau katalah contoh, tuan-tuan nampak, katalah saya lah contohnya, kan, ceramah, mengajar, kemain, bergapi-gapi, tiba-tiba bertembung kat belakang, apa tuan rasa? Aku tak sangka Ustaz, so, rokok pun tu, ceramah bergapi-gapi, mulut pun bergapi juga, kan, jatuh martabat. Tak? Orang ustaz mengajar ilmu, mengajar ilmu ustaz, tapi tidak ada sifat warak. Masuk disko, pergi kelab malam, masuk kedai damacai. Kedai damacai jual apa maksum? Melanggar kalau tugas dia lah, kerja jaim, pergi serbu tak apa. Tapi kalau dia pergi tempat-tempat lah, masuk kelab dangdut, teratai dangdut, tapi ustaz tu, maknanya dia jatuh martabat. Sifat warak itu tidak ada. Jadi orang yang berilmu, makin warak. Makin berilmu, makin jadi orang yang tawaduk. Makin jadi orang yang rendah diri. Makin jadi orang yang berhemat.
Kita tak nak orang yang berilmu makin sombong, makin angkuh. Ada juga orang berilmu yang sombong, angkuh, tuan-tuan. Sombong dengan ilmu yang ada pada Allah, bagi sikit ilmu je. Allah kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah kami beri kau ilmu melainkan sedikit, kata Allah. Sikit je. Jangan sombong dengan ilmu yang kita ada. Dia orang berilmu mesti sifat warak. Yang kelima, kata Ali, ialah yang kelima, wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Yang kelima, tidak ada manfaat atau kebaikan pada harta tanpa ada sifat dermawan. Apa tu dermawan? Harta, kalau kita ada harta, salah tak, tuan-tuan? Ada harta, salah tak? Tak salah. Ada kaya, ada rumah banglo besar, salah tak? Tak salah. Ada kereta besar, salah tak? Tak salah. Orang dulu pun kaya, tapi kaya mereka jadi orang yang lebih warak. Kaya mereka jadi orang makin dermawan. Senang bakal kaya, tapi kaya harta semua korban untuk agama. Ada orang Auf lebih kaya, Masya Allah, tapi harta mereka dia semua habis untuk jalan fisabilillah. Mana kaya tapi menjadi orang yang lebih dermawan. Tapi kalau kaya makin kedekut, nah, macam saya ajar kursus haji, tuan-tuan. Haji ada berapa haji? Haji ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Haji tamatuk, haji ifrad, haji kiran. Ada lagi satu tambah, namanya haji bakhil. Apa tu haji bakhil? Haji kedekut, kan? Tuan-tuan suka kawan orang kaya yang bakhil ke orang kaya yang dermawan? Satu jiran ni kaya tapi dermawan, yang ni kaya tapi kedekut. Kita suka yang mana? Dah tentulah suka kaya yang dermawan. Siapa nak kawan dengan kaya yang kedekut? Dapat suami kaya tapi kedekut, dapat suami miskin tapi dermawan. Anak yang mana Maksum? Ada 2 pilihan suami ni. Suami yang pertama kaya tapi kedekut. Suami yang kedua miskin tapi dermawan. Maksum faham tak soalan saya? Suami yang pertama dia kaya tapi dia kedekut. Suami yang kedua miskin tapi dermawan. Kalau Maksum ada pilihan, nak yang mana tu? Suami yang pertama ke yang kedua? Yang pertama kaya tapi kedekut, yang kedua miskin tapi dermawan. Dia miskin tapi dermawan, pemurah, dekar orang, bagi orang. Dia sendiri makan pun tak cukup, tapi suka pada orang. Nak mana suami yang mana? Susah jawab, kan? Yang tua tu, yang kedua tu. Alhamdulillah. Kat rumah tak ada makan, saya sedekah kata dia, pasal dia dermawan. Tapi alhamdulillah juga suami macam tu, ya. Baik, sekali lagi kita habiskan. Yang keenam, kata Sayyidina Ali, ya, wala khaira fi ukhwatin la khibza fiha, iaitu tidak ada manfaat atau kebaikan sifat persaudaraan tanpa ada sikap sentiasa memeliharanya. Orang ramai kata jaga saudara, ikatan ukhuwah, ya, tapi tak jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun tak bertiak. Kadang-kadang dengan adik-beradik benda yang kecil, small matter, orang kata I tell you nothing, small matter bro. Tapi dengan adik-beradik hubungan tak jaga, kan? Dengan jiran-jiran pun tak berbaik. Dengan orang kampung kita berbalah, dengan orang masjid kita tak bertiak. Kita kata jaga hubungan persaudaraan, tapi kita tak jaga pemeliharaan, masya-Allah, ya. Kadang-kadang tamak cakap sebab logo tak sama. Seorang logo coklat Cadbury, seorang logo coklat Daim. Coklat sama tak Maksum? Dua-dua coklat, cuma jenama tak sama. Yang ni coklat Cadbury, yang ni coklat Daim. Tuan-tuan faham tak faham ni? Kan? Kadang-kadang sebab logo tak sama, jenama tak sama, tuan-tuan, maka orang jemput tak nak datang. Ada kenduri kahwin jemput tidak hadir. Ada kenduri orang nak jemput pasal logo tak sama. Ini banyak berlaku di Perancis, pasal jenama tak sama. Faham tak faham? Slow je. Jadi kita semua, kata kita semua bersaudara, tapi sebab tak sama jenama tu, menyebabkan kita boleh tak bertegur siapa, ya. Dan tidak ada manfaat atau kebaikan menikmati sesuatu yang tidak kekal. Benda yang tidak kekal ni, tuan-tuan, kita nak menikmati ke? Apa benda tak kekal? Dunia kekal ke akhirat kekal?
Kan? Dunia, apa sifat dunia? Sifat dunia fana. Apa tu fana? Sementara. Apa sifat akhirat? Baqa. Apa tu baqa? Kekal abadi. Kita nak nikmat yang kekal ke nikmat yang abadi? Semua nak cakap nikmat abadi, ya. Tuan-tuan nak yang mana satu? Badan sihat. Nak badan ada harta tapi badan tak sihat. Ada orang tak ada harta tapi badan sihat. Nak yang mana? Orang yang pertama duit banyak tapi banyak penyakit. Ni tak boleh makan, tu tak boleh makan, ya. Yang lagi seorang pula badan sihat tapi duit tidak ada. Nak yang mana dia bakal? Kau nak yang mana? Malah ni semua soalan tipu mahal belaka. Orang yang pertama duit banyak tapi badan tak sihat. Orang yang kedua badan sihat tapi duit tidak ada, ya. Orang yang pertama dan duit banyak tapi tidur malam tak boleh, susah tidur malam. Orang kedua miskin tapi mudah tidur, letak tumbang, letak cucu kira-kira tok 1, 2, 3 hanyut dah. Ada orang kaya susah tidur malam, tuan-tuan. Betul. Bilik aku main lagi, masya-Allah, tilam teban 6 inci, tilam Cak Bono gambar Maya Karin, kan, dengan ekor, dengan pewangi, tapi golek sana tak lelap. Orang miskin tidur atas papan je, sabut kelapa letak pak tu hanyut. Bila sedar bila kata Bilal, as-salatu khairu minan naum, dapat nikmat tidur. Tapi kata orang tua lah, orang tua kata tak betul tidak, Allah alam. Kalau kita tidur malam, tuan-tuan, tengah-tengah tidur tu mimpilah mimpi yang mengasyikkan. Pada masa nak dapat climate, filem putus. Allah, putus pula. Apa nak buat? Kata orang tua, bangun, tepuk bantal, terbalikkan bantal, tidur balik. Bila kita tidur balik, dia kata filem yang putus sambung balik. Itu kata tua. Tak betul tidak, Allah alam bisawab, ya. Tapi tidur pun satu nikmat tau. Boleh tidur satu nikmat. Ada orang tak boleh tidur, tuan-tuan. Makan pay tidur pun tak tidur. Doktor bagi pay tidur, still not. The maker, pandai saya. Doktor di belakang. Tak tidur juga dia. Kan? Tidur tu satu nikmat. Makan pay tidur, dia hanya tidur pada segi zahir. Tapi dalam rohani dia tidak tidur. Tidur satu nikmat. Kata guru saya, dalam kuliah pun tidur pun dapat pahala. Dalam tidur dapat nikmat. Dalam kuliah tidur dapat pahala. Maka siapa nak tidur? Tidur. Dapat pahala, tuan-tuan. Akhirnya kata beliau, yang ke-8, tidak ada manfaat atau kebaikan berdoa tanpa ada sifat ikhlas. Ya, tidak ada manfaat atau kebaikan berdoa tanpa ada sifat ikhlas. Berdoa ni ada sifat ikhlas ke, tuan-tuan? Orang berdoa ada ikhlas tak? Dekat mana berdoa ikhlas ni? Baik, satu orang baca doa, satu orang minta doa. Baca doa dengan minta doa sama tak, Jazis? Baca doa dengan minta doa. Baca menggunakan apa? Lidah, perkataan. Satu yang baca panjang berdepa. Faham je? Entah tak faham, Ustaz. Baca je lah. Kan? Entah macam orang baca doa talil, kan, panjang kan, baca dalam bahasa Arab. Haji minta apa dia je? Entah tak faham, Ustaz. Saya baca je lah. Itu namanya baca doa. Lagi satu, dia baca pendek, tapi dia baca kita terkesan. Dia bukan baca, dia minta doa. Walaupun tak panjang, tapi terkesan sampai sentuh hati ni. Touching, apa touching? Sentuhan kalbu tu. Kita yang dengar doa tu, walaupun sepatah boleh gugur air mata. Itu makna bukan baca doa, tapi minta doa. Minta doa kat mana, tuan-tuan? Baca pada lidah, minta pada hati. Dan hari ni yang banyak orang hanya baca doa. Kalau baca, kadang-kadang mungkin tamak tak ikhlas. Orang baca panjang kan. Orang baca doa ada sampul tak? Orang kalau pergi baca doa ada sampul tak, Ji? Ada. Kalau majlis-majlis yang bersuara mesti ada sampul kan. Jadi kalau ada sampul, baca panjang panjanglah sikit, 6 km kan. Daripada tak tangan orang makmum doa tinggi turun bawah. Maka makmum doa, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikan hidayah pada Pak Imam tu, ya Allah, kenapa doanya panjang sangat, ya Allah. Makmum angkat tangan doa setinggi-tinggi sampai ke bawah-bawah kan. Iya, tuan-tuan. Kadang kata nak makan nasi azab, nak tunggu doa panjang untuk. Sebab tu ahli kata tidak ada manfaat atau kebaikan doa tanpa ada sifat ikhlas. Orang yang berdoa kalau ikhlas kerana Allah, tuan-tuan, ya, orang dengar doa tu air mata boleh gugur. Hati yang keras boleh lunak balik. Iya, tuan-tuan. Doa juga kena ada keikhlasan kerana Allah SWT.
Inilah 8 perkara kata Ali. Semua ni benda yang baik-baik berlaku, tapi dia akan jadi larah, kata beliau. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya yang bercakap dan kita semua insya-Allah. Dan yang paling mustahak, cuba-cubalah kita amalkan. Boleh tuan-tuan insya-Allah? Insya-Allah ya. Jadi saya pun tak nak panjang kalam, isyak dah sampai dah. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan umur panjang, kita menyambung lagi insya-Allah pada minggu yang akan datang, pada siri yang ke-12 insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah